Okey, hai, Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk tu, pengenalan kepada rekomen. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Okey. So sorry kita ada masalah sikit tadi. Okey. So kita kembali kepada kita punya tajuk hari ni kita nak belajar pasal bab 1, bab 1 tingkatan 4. Okay, make sure korang berada dalam kelas yang betul Bab 1 tingkatan 4, prinsip akauntan. Okay. So so yang baru masuk tu boleh tak hi sikit. Assalamualaikum. Okay. So kita continue je lah dari yang mana kita berhenti tadi. Okay, basically kita tadi berhenti. Saya nak cerita apa itu sebenarnya akauntan. Okay, dalam bab 1 ni kita bercerita tentang keseluruhan ataupun secara overall, ataupun kita nak cerita tentang the very permukaan of akauntan lah. Okay. So dalam bab 1 ni pertama sekali kita kena tahu apa itu akauntan. Okey, bila kita sebut words account, akauntan, accounting apa benda je lah. Apa yang terlintas kat kepala korang? Okey, ada yang cakap untung, ada yang cakap rugi, ada yang cakap nombor, ada yang cakap matematik pun ada. Okey, so basically akauntan ni dia ada banyak proses. Okey, proses yang pertama untuk prinsip akauntan ni dia kena mengenal pasti dulu. Dia nak kenal pasti apa? Dia kena pasti dulu apa yang dia nak buat. Apa yang kau nak buat sebenarnya ni? Okay. And then the second one is dia kena merekod. Okay. And the next one dia kena mentafsir. Okay. Saya tulis dulu nanti saya akan explain. Okay. And then menganalisis. The last one is melapor. Okay. Dia reporting lah. Okey, dalam proses prinsip akauntan ni ataupun proses dia, ini dia punya proses Nanti kita akan belajar kitaran akauntan pula. Kitaran tu lain. Okey, proses akauntan pertama sekali dia kena identify, dia kena pasti dulu. Benda ni apa benda? Jual ke beli? Jual secara tunai ke jual secara hutang? Okey, dalam akauntan bila kita jual ataupun beli secara hutang kita panggil jualan ataupun belian secara kredit. Nanti kita akan tengok tu lebih lagi nanti. Okey, so pertama sekali dia nak kena kenal pasti. Dia nak kena kenal pasti. Benda ni jual ke beli? Jual secara kredit ke jual secara tunai? Jual beli apa? Nak kena tengok semua benda tu. Itu yang first step dalam akauntan. Yang kedua, kita kena rekod. Bila kita dah kenal pasti, dia ni rupanya jualan. Jual secara kredit. So kita rekod dia. Okey, kita tahulah. Jualan hasil kredit. Jual apa? Jual barang niaga. Jual barang niaga kan? So jualan hasil kredit. And then apa yang bertambah? Jual secara kredit. So ABT bertambah, debit. So nanti kita akan tengok tu lebih lagi. Kita akan tengok apa itu debit, apa itu kredit. Banyak lagi nanti kita akan tengok. Okay, and then the next one kita mentafsir. Kita kena mentafsir benda yang kita buat tu. Okay, pertama sekali tadi kita buat apa? Kita kena pasti. Kita kena pasti. Dalam account ni, dia akan tengok, ni jual ke beli? Beli. Beli secara apa? Kredit. Okay, so kita rekod. Beli secara kredit masuk dekat sini. Jual secara kredit masuk sini. Jual secara tunai masuk sini. Beli secara tunai masuk sini dan sebagainya. Okay? Lepas tu yang ketiga adalah kita tafsirkan dia. Okay. Bila dah macam ni, kita dah tafsirkan dia. So kita buat satu penyata, kita akan tafsirkan dia. Bila kita banyak beli daripada jual, so kita sebenarnya rugi. Kita kena interpret benda tu. Okay? And then the next one is menganalisis. Kita kena analyse. Whether walaupun company tu dia untung banyak, adakah dia bagus? Kita kena analyse semua benda tu. Okay, whether company tu dia rugi, adakah dia bagus? Dan sebagainya. Itu yang kita kena buat dalam akauntan ni. And then ada kadang akauntan ni, bila kita masuk dalam bab menganalisis ni, kita akan masuk bab kita kelima sebenarnya. Kita nak analyse. Company ni untung banyak, berjuta-juta. Tapi bagus ke company ni? Rupanya tak. Rupanya dia suka hold payment orang. Dia tak suka bayar hutang cepat. So pun tak bagus juga. Kena banyak. Dah ada banyak kita nak analyse company tu macam mana. And then the last one dia kena melapor. Dia nak melapor kepada siapa? First thing first, kalau dalam akauntan dia mesti melapor kepada yang dia highest one lah, which is dia punya BOD, board of director dan sebagainya. Dia reporting. Company kita untung macam ni, banyak ni. So ini kita punya plan untuk tahun depan macam ni. Dia report semua everything. So nanti orang-orang atas dia akan sebenarnya orang-orang atas ni dia akan apa? Dia akan ambil cadangan tu dan dia akan buat keputusan. Itu sahaja. Sebenarnya bila kita dah jadi the highest one of the company, kita punya kerja is
be a decision maker. Kita kena jadi penentu keputusan sajalah. So siapa yang buat reporting, siapa buat tu, ini semua pekerja. Ataupun kita boleh cakap dia accountant lah. Gitu. Alright. So the next one, kita akan pergi kepada kitaran perakaunan. Okay, ini adalah proses. Dia nak menceritakan apa yang kita nak belajar dalam akaun ni. Akaun mula-mula kita nak kenal pasti, ini kita nak record. Lepas kita record, kita tafsirkan dia. Okay, lepas tu kita analyse. And then the last one, kita nak laporkan dia. Okay, next one kita akan belajar kitaran perakaunan. Okay, kitaran perakaunan ni kita ada belajar ada 8 kitaran. Dia macam kitaran. Kitaran kan daripada nutfah ke kalau macam kitaran bayi kan, mula daripada kecil ni besar-besar, semua ada kitaran. So dalam perakaunan pun ada kitaran dia. So kitaran kena melengkapi antara satu sama lain. Okay, basically untuk kitaran ni, inilah yang kita akan belajar dalam bab form 4. Bab form 4 lah. Kita akan belajar semua kitaran-kitaran yang ada dalam ni. Okey, kitaran yang pertama sekali kita akan melihat adalah dokumen sumber. Dokumen. Kita tengok dokumen. Dokumen tu apa? Contoh, receipt. Receipt tu pun dokumen ke? Yes, receipt tu adalah dokumen. Kita jual barang, so kita keluarkan invoice. Invoice tu pun dokumen. Kita jual barang secara tunai. Kita keluarkan bil tunai. Dokumen. So dokumen ni kita panggil dalam bab 3. Ini kita belajar dalam bab 3 tingkatan 4. Bab 3. Ni semua dari tingkatan 4 kitaran ni. So ini kita belajar dalam bab 3, iaitu dokumen sumber. Dokumen tu kita menjadikan dia sumber untuk kita rujuk balik bila kita perlu. Supaya bila orang ada dispute, macam ni. Tak, kita ada dokumen menunjukkan, dokumen yang menjadi sumber supaya kita tunjukkan ini adalah yang kita dah janjikan, ini yang kita sign dan sebagainya. Ini adalah dokumen kita bagi dia salinan dan sebagainya. Okay, pertama sekali adalah dokumen sumber. Dan yang kedua adalah buku catatan. Buku catatan pertama. Okey, ini kita belajar dalam bab form 4 lah, bab 4. Ini kita panggil BCP lah, buku catatan pertama. Ataupun kalau korang pernah dengar, kita panggil dia journal. Ini dia. Journal ni apa function dia? Okey, kalau tadi dokumen tu dia nak merekod semua benda-benda yang urus niaga kita. Contoh kita beli barang, kita jual barang, kita ada dokumen. Kita kena ada dokumen tu supaya menunjukkan yang kita dah melakukan transaksi tu. Contohlah kamu buat online transfer, kamu bayar secara online, nak beli barang online lah. So mesti kena ada receipt kan. So receipt tu pun ada dokumen sumber yang kamu boleh rujuk balik bila orang kata, kamu tak bayar lagi, ni saya ada bukti yang saya dah tu. So dokumen sumber ni lebih kurang macam bukti lah. Okay, the next one is buku catatan pertama. Buku catatan pertama ni kita nak bahagi dia ikut grup. Okay, contoh masuk yang journal ni ataupun buku catatan pertama ni, dalam ayat mudah dia kita panggil dia journal. Yang mana baru pernah dengar tu kita panggil journal. Okey, dalam journal ni ataupun buku catatan pertama ni kita nak belajar macam mana dia nak kompreskan contoh jual barang secara kredit. Masuk sini. Jual barang secara hutang. Jual barang secara kredit tu maksudnya jual barang secara hutang lah. Beli barang secara kredit ataupun beli barang secara hutang. Masuk dekat journal ni. Beli barang secara tunai. Masuk dekat journal ni. Dia ada geng-geng journal dia dah. Sebab apa? Dia nak memudahkan kita supaya bila kita nak buat ledger tu dah mudah. Journal ni sebenarnya dia memudahkan je daripada dokumen. Dokumen banyak sangat, kadang-kadang dokumen 200-300 dokumen. Ada receipt pula banyak. Receipt apa? Kita beli apa? Kena tahu. So buku catatan pertama ni dia dah orang kata sort benda tu. Dia dah bukan sort tu. Dia dah tapis lah benda tu, dia dah masuk. Okey, kau masuk sini satu team. Kau beli barang saya kredit, masuk satu team. Jual barang saya kredit, masuk team. Itulah dia bab 4, tingkatan 4 ni kita belajar pasal buku catatan pertama ataupun dalam keywords yang mudah dia adalah journal. Okey, the next one kita akan belajar berkaitan dengan ledger. Okey, ledger ni yang paling menarik. Ini yang selalu budak sangkut ni. Ini bab 5. Bab 5 tingkatan 4. Senang cakap, kitaran perakaunan yang kita belajar dalam bab 1 ni. Okey, bab 1 ni kita belajar pasal kitaran. Kita belajar cuma kitaran tu apa sajalah. Tapi each of the kitaran ni dia ada satu bab. Asing-asing bab dia. Ledger ni yang selalu budak sangkut. Kalau korang perasan, account ni kalau korang pernah nampak dia buat T banyak-banyak tu. Ni yang kita panggil ledger ni. Ni kita panggil ledger. T banyak tu. Dia tulis nama account apa. Contoh ABT contoh. So apa bila mana bila kredit, bila debit. So inilah ledger yang selalu budak sangkut sebab dia banyak sangat. Tapi sekarang kan kalau bila kita dah kerja,
Kita ada sistem kan, so kita masuk, tekan je, nanti dia terus dah sort everything. Tapi bila kita belajar, kita kena tahulah mana yang boleh debit dan mana yang boleh kredit. Okay, so dalam ledger ni nanti kita akan tengok lebih lagi nanti. Ledger ni yang paling budak-budak sangkut dah selalunya. Budak tingkatan 5 pun sangkut ni kat ledger ni. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok lebih dan lebih lagi insyaAllah. Okay, and then next one kita akan belajar berkaitan dengan imbangan juga. Imbangan juga ni kita belajar dalam bab 6. Bab 6 ni kita nak belajar imbangan juga ni. Imbangan juga ni seronok saya nak buat. Okey, sebab apa? Kamu dah buat ledger ni kan banyak-banyak, dah buat T banyak-banyak tu. Lepas tu kamu akan ambil amount baki daripada ledger ni, kamu akan masuk dekat imbangan juga. Imbangan juga ni pun dia akan ada satu belah debit, satu belah kredit. Okey, dia macam ni. Ni bukti contoh kan. So, satu amount debit, satu belah kredit. So, nanti akhir sekali belah debit dengan belah kredit mesti seimbang. Sebab tu kita panggil dia imbangan. Kita nak menduga dia supaya sama adakah dia terimbang ataupun adakah dia mengimbangi diri mereka gitu. So dalam akaun yang paling menarik, dia sebenarnya jawapan dia adalah untuk kita mencari keseimbangan ataupun persamaan tu. Itu seronok dalam akaun ni. Saya suka dalam akaun ni. Kita kena cari macam mana pula kita kena cari juga jawapan tu. Kena cari keseimbangan tu. Macam mana dalam dapat seimbang tu? Inilah miracle of accounting. Saya suka sebut benda ni. Dia panggil miracle of accounting. Kalau kamu tengok, nanti kita akan belajar sejarah-sejarah accounting ni sikit lah. Saya pun tak dengar sejarah juga. Tak payah nanti Rosie dengar pula lupa saya. Sebenarnya sejarah-sejarah ekonomi pula. Account ni dia ada cerita macam mana ni wujudnya sistem sampai sekarang yang kita pakai tu ada debit, ada kredit dan sebagainya. Kita cerita dan sebagainya. Okey, imbangan juga ni dia nak tengok sama ada dia punya tu seimbang ke tak, sebab atas daripada dia buat ledger, buku catatan pertama dan juga dokumen sumber. Kadang-kadang rupanya kita buat ni tak seimbang. So kita check balik. Sebab apa tak seimbang dan sebagainya. Okey? And then next one kita akan belajar pasal pelarasan. Pelarasan ni kita akan masuk dalam bab 7. Bab 7. Pelarasan ni kita akan belajar banyak. Okey, kadang-kadang setengah company dia dah buat imbangan juga dah seimbang. Lepas tu tiba-tiba bila dah hujung tahun, baru dia perasan rupanya ada yang dia terlupa rekod. Ada yang rupanya dia tersalah rekod. Rupanya ada susut nilai hujung tahun. Kita tak rekod semua benda tu Bila hujung tahun baru boleh tahu. Ada pula salah masuk amount dan sebagainya. Ini yang kita nak buat pelarasan. Dia nak melaraskan balik amount tu supaya amount tu jadi amount yang sebenar-benarnya. Kita dalam account ni kita suka ambil amount yang sebenar-benarnya. Kita tak nak tipu-tipu, kita tak nak fake. Sebab dalam account ni kita tak boleh tipu-tipu sayang. Walaupun figure dia, figure nombor dia sensing pun kamu tak boleh tipu. Sebab dalam account ni kita very particular sebab it's about money kan. So ini yang kita belajar dalam pelarasan bab 7. And then the next one kita akan pergi kepada imbangan juga terselaras. Okay, ini pun kita belajar dalam bab sama jugalah. Which is kita hello, lama main ni takut. Okay, and then lepas ini imbangan juga kita akan pergi kepada catatan penutupan. Dalam bab 1 ni dia memang banyak teori sajalah minta maaf lah kalau korang rasa yang macam teori ni bosan. So inilah dia yang kita belajar catatan penutupan dan akhir sekali kita kena buat penyata kewangan. Inilah yang paling crucial dalam bab account ni, penyata kewangan ni yang paling crucial sebab semua orang buat penyata kewangan ni untuk menentukan sama ada dia untung ataupun dia rugi. Daripada dokumen saja, berpandu dokumen, kamu pindah ke journal, kamu pindah ke ledger, kamu buat imbangan juga, kamu buat pelarasan, kamu buat imbangan juga terselaras, kamu buat catatan penutup dan akhir sekali kamu buat penyata kewangan, baru kamu tahu kamu untung ke rugi. Ada setengah company, saya beli barang RM5, saya jual barang RM10, dah untung? Tak semestinya. Beli barang RM5, kamu jual RM10, kamu dah untung RM5. Tapi daripada RM5 yang kamu untung tu, kamu tak tolak lagi minyak kamu, mungkin kamu beli benda-benda yang kamu tak sempat syatik. Tentang untung RM1 je. Dekat situ yang kita nak tengok dekat penyata kewangan ni. Orang selalu kalau peniaga-peniaga kecil lah selalunya. Okey, saya beli barang untuk buat karipak RM50. Saya jual karipak dapat RM100. Saya dah untung RM50. Itu selalunya macam-macam karipak. Itu selalunya mentaliti peniaga sekarang. Untung tu bermaksud hasil yang kita dapat. Tidak ya. Hasil kita kena tolak dulu dengan belanja-belanja yang terlibat
baru kita boleh declare ianya hasil. Contoh saya beli barang untuk buat karipap, beli tepung, beli telur RM50. Saya jual semua karipap tu, saya dapat RM100, so saya untung RM50. Tapi daripada RM50 yang saya untung tu, saya tak tolak lagi duit minyak saya, duit mungkin saya bayar parking, saya pergi Maidin ke beli barang bayar parking. Lepas tu saya punya penat lain-lain, saya kena kira semua benda tu, gaji dan sebagainya, barulah ada untung. Itu sebenarnya dalam accounting ni kita nak tengoknya itu. Sebab sebenarnya peniaga ni dia fikir hasil yang dia dapat tu adalah untung. Tidak sayang, hasil kena tolak dulu dengan semua belanja-belanja yang terlibat baru dapat untung. Kalau dapat untung lah, kalau dapat rugi lah, bergantung ya sayang. Macam tu. Okay, so basically dalam accounting ni dia ada satu kitaran. Kalau kamu tak boleh nak buat buku cetak pertama, kamu tak boleh buat ledger. Kalau kamu tak boleh buat ledger, kamu tak boleh tutup, kamu tak boleh buat imam juga. Macam tu. Kamu kena masterkan dulu daripada dokumen sumber ni. Kamu kena fahamkan dulu dokumen sumber ni macam mana, lepas tu kamu pergi lagi. Account ni kalau kamu tak boleh nak carry dari form 4, form 5 memang tersingkut-singkut orang kata. Tersingkut-singkut mampu marah tersingkut-singkut. So make sure kalau korang nak faham, join lah kelas institution. InsyaAllah saya cuba bagi yang terbaik untuk student account. Sebab saya ada macam-macam formula-formula yang menarik berkaitan dengan account. Orang kata account ni susah rasa, apa benda lah susah rasa, apa benda. Tapi bila saya tunjuk cara yang paling mudah ataupun step by step, sebenarnya student ni dia bukan tak faham, dia malas nak bergerakkan otak itu je sebenarnya. Sebab apa kadang-kadang benda tu bila saya explain step by step, dia cakap, okay, step pertama saya kena bagi tahu sebiji-sebiji student sekarang ni memang kena empuk aku. Saya kena bagi tahu sebiji-sebiji. Okey, mula-mula buat ini. Okey, dah setting ni, alihkan pindah buat kat ini. Okey, habis saya kena bagi step by step baru dia boleh pergi. Itu account budak-budak sekarang kalau dulu saya cikgu ajar je kau buat sini lantak lah itu yang membezakan kita. Tapi alhamdulillah cukup kamu ada macam-macam platform sekarang untuk belajar. Kamu ada benda percuma pula tu pun ada. Mana ada benda percuma? Masuk toilet pun bayar RM50 sekarang. Itu belum lagi masuk toilet mandi kena bayar RM1. Ini tuition percuma. Korang register, korang dapat lagi t-shirt percuma. Mungkinlah kau merchandise percuma. Lepas tu tak puas hati lagi ni. Pergi e-tuition punya dekat YouTube. Pergi type e-tuition kat YouTube. Dapat lagi benda free. Apa lagi korang nak sebenarnya? Bersyukurlah. Sebenarnya ada benda free Dulu saya nak dapat benda free susah sayang. Susah nak dapat benda free dulu. So saya dulu struggle lah kalau nak pergi tuition tu orang kata. Sampai adalah juga tertanggung tak bayar tu. Dengan saya punya orang tuition tu dulu. Saya ingat lagi. Sebab saya punya family tak tenang So bila saya nak belajar lebih tu, family saya nak hantar tuition tu sangatlah jauh lagi. So family saya semua tak tuition. Saya tuition juga lah sekejap. Itu pun tunggak-tunggak nak bayar tersenggut-senggut sebab ayah saya seorang bekerja. Semua saya tak kerja. So saya rasa macam bila e-tuition dia bagi inisiatif ataupun dia bagi satu usaha untuk memberikan satu kelas percuma dan menghadirkan tutor-tutor yang menarik bukan saya lah, yang lain termasuklah, okey. Masuk akal sendiri okey. So, ia satu usaha yang harmoni, orang kata harmoni bahasa Melayu. Maksudnya saya rasa macam terharu dengan itu punya usaha, dia punya usaha nak memastikan supaya student-student dapat input tu. Walaupun tak pergi sekolah disebabkan COVID dan sebagainya, korang dapat input tu dekat YouTube. Walaupun dekat YouTube orang kata apa ni hari-hari tu YouTube, tapi dia tak tahu YouTube tu sebenarnya benda-benda ilmiah. Dia sekarang kau takkan dekat YouTube semua benda keluar. So kalau korang nak pergi, korang pergi kat YouTube e-tuition. Okay, so itu yang kita nak bercerita. Saya cerita pasal proses, saya cerita pasal kitaran. Inilah yang kita akan belajar secara keseluruhan dalam bab tingkatan 4. Banyak sekali kita dah belajar 9 bab dalam bab tingkatan 1 ni. Tingkatan 4 ni. Tapi apa yang menarik, bila kamu dah faham yang ini, kamu boleh pergi yang ini. Bila kamu faham yang ini, kamu boleh pergi yang ini. Bila kamu faham yang ini, kamu boleh pergi yang ini. Dengan ketik jari je. InsyaAllah saya cuba bimbing yang terbaik. Doakan sajalah supaya tim e-tuition, tim e-tuition terus kekal dapat menghasilkan banyak benda-benda percuma seperti ini. Doakan je lah yang terbaik supaya rezeki e-tuition melimpah ruah. Amin. Okay, so itu dia, nampak? Okay, so habis kat sini. Kita berkata alright. Okey gitu? Okey gitu? Saya macam tengok ada yang tidur tu. Okey ke?
Faham ke? Okey. Nampak ramai ya? Ada 400 orang yang masuk. Wah, ramai sekali. Okey. So basically yang kedua, yang seterusnya kita nak belajar adalah sub bidang perakaunan. Orang kata jadi belajar akaun ni boleh jadi accountant ke? Tak semestinya. Oh, Faizah Mazlan ada masuk ya? Takut. Diam je. Faizah Mazlan dari mana? Tak kenal-kenalkan diri pun. Faizah Mazlan dari mana? Boleh kenalkan diri sikit tak? Tak ada siapa nampak pun yang risau. Kenalkan diri kat dalam chat box ni. Saya nak kenal, mana tahu mungkin lepas ni kita akan lebih banyak berjumpa ya dalam kelas e-tuition ni. Faizah Mazlan dari mana? Dari Selangor. Ya sayang, Selangor kat mana? Besar Selangor tu. Bangi Selangor ke? Pejik Selangor ke? Ampang Selangor. Ampang ke? Mana? Kamu dari tadi ke masuk kelas saya? Senyap je. Senyap je kan? Alright. Faizah okey? Okey. Saya menganggap ni okey. Kalau ada apa-apa tak faham, sahabat benar. Wah, sahabat benar. Faizah, saya adalah bekas pelajar ya Politeknik Sahabat Benar tu, Politeknik Sultan Idris Shah. Saya ada bekas pelajar kat situ. So sahabat benar kat mana kamu duduk? Saya tahu. Saya duduk 3 tahun kat situ. So saya tahu. Dan saya bangga walaupun saya pelajar Politeknik, saya sangat bangga mungkin atas rezeki dan juga kelebihan yang Allah bagi kat saya ni, saya boleh deliver benda ni kat student-student dengan baik insyaAllah. Pasir Panjang. Oh, okey. Saya ada kampung dekat mana lah, aku lah lupa dah. Sungai Tawar. Kalau tahu lah Sungai Tawar. Lepas tu ada kat Haji Durrani pun saya ada kampung situ. Saya banyak saya ada kat situ. Jadi saya belajar dekat Politeknik sana. Alright, so Faizah Mazlan, kamu form 4 kan? Macam mana kamu pilih kelas untuk ambil akaun ni ke sekolah yang tetapkan? Sebab tahun lepas kan kamu tak ambil PT3. So macam mana kamu buat pemilihan kelas untuk memilih subjek yang kamu akan belajar untuk tingkatan 4 ni? Ke cikgu suruh masuk ke semua kelas, lepas tu pilih mana ke macam mana? Kita kena kenal sikit. Saya baru nak kenal ni, first class ni. Minggu depan pun kita ada kelas free sekali lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan pergi lebih lagi. Cikgu bagi pilih. Oh, kamu pilih akaun. Kenapa kamu pilih akaun? Saya nak tanya. Saya nak tahu juga kenapa pilih akaun. Boleh tahu tak? Mungkin saya memang minat akaun cikgu. Cita-cita saya jadi akaun cikgu. Cita-cita saya mungkin mana tahu. Ataupun sebab saya ikut kawan cikgu, mana tahu kan. Mungkin saya ikut jejak abang akak saya cikgu, saya tak tahulah. Apa kamu punya alasan? Kenapa kamu pilih akaun? Boleh share dengan saya tak? Sebab subjek yang sekolah tawarkan akaun je saya minat sikit. Okey, Alhamdulillah. Tak apa, saya akan bagi kamu minat lagi. Alright. So basically ini dah baru bab 1. Bab 1 memang boring sikit. Memang boring. Saya jujur saya cakap boring sikit. Tapi tak apa, kita still belajar, tapi saya akan entertain korang juga macam mana pun. Saya akan bagi yang terbaik untuk kamu faham. Okay? So basically dalam bab tingkatan 1 ni, tingkatan 4 ni, bab 1 kita belajar pasal dari pengenalan. Okay, so tadi kita dah cerita pasal proses akaun tu macam mana, kita dah belajar pasal kitaran macam mana, and then kita nak pergi sub bidang perakaunan. Bila kita belajar akaun ni, apa yang kita boleh jadi? Pertama, bila kita belajar perakaunan ni, apa sub bidang yang kita boleh ada? Pertama sekali kita ada perakaunan kewangan. Saya tulis dulu kewangan. Yang kedua perakaunan pengurusan. Yang ketiga pengauditan, percukaian. Dia ada 4 sub bidang. Okey, sub bidang pertama dia kata perakaunan kewangan. Okey, financial accounting ni adalah accounting kalau kamu ambil bila kamu dah habis belajar kat sekolah, kamu nak ambil belajar kat U kan. Financial accounting adalah accounting yang paling highest antara akaun kau yang lain. Bermaksud akaun kau yang lain. Maksudnya financial accounting ni dia akan jadi the highest one.
And then the second one kita akan bagi kepada management accounting ataupun perakaunan pengurusan. Perakaunan pengurusan ni kamu nak tahu semua kos belajar bila masa kamu masuk U kan. Katakanlah kamu saya pilih untuk belajar hotel catering, saya belajar untuk belajar pelancongan dan cikgu tak jumpa account. Ada ya sayang, budak-budak pelancongan, budak-budak hotel catering akan belajar ya perakaunan pengurusan ni. Dia orang akan dia akan belajar juga serba sedikit pasal perakaunan ni. Itu yang menariknya perakaunan ni. Sebab apa? Sebab daripada akaun ni kita tahu macam mana kita nak manage, kita nak mengurus kita punya duit. Itu dia. Sebab tu akaun pengurusan dia wujud. And then next one kita ada pengauditan dan pencukaian. Okay. Kalau korang pernah dengar audit, audit tu apa? Dia ni pengauditan ni dia nak tengok apa orang akaun buat tu betul ke tidak. Audit ni dia macam cikgu disiplin. Dia nak tengok lah. So betul ke tak kau buat ni? Betul ke tak tipu ke? Itulah audit akan buat. And then the last one is pencukaian. Pencukaian ni adalah submit dan accountant juga, dan dia lebih kepada macam kalau kamu pernah dengar cukai yang kita bayar kepada kerajaan dan sebagainya. Itu semua orang-orang account yang boleh buat. Gitu. Okay. And then the next one kita akan pergi kepada ini dia very basic lah. Dia kata profession perakaunan. Bila kamu belajar perakaunan, apa yang kamu boleh jadi? Dekat buku dia kata pertama sekali of course lah, bila orang kata belajar akaun, jadi accountant lah. Tak semestinya, kita ada banyak Kedua, kita boleh jadi perunding kewangan. And then financial consultant lah. Yang ketiga, kita boleh jadi juru audit sebab dia masih lagi dalam bidang tadi. And then pengurus akaun, penganalisis belanjawan, executive account, pengurus kewangan dan kerana akaun. Bila kita belajar akaun ni bukan jadi accountant macam. Kita ada banyak lagi sub-bidang. Tapi untuk pengetahuan kamu semua, mana-mana company yang kamu pergi pun dia memerlukan orang akaun. Kalau korang perasan, syarikat cleaner ke, syarikat engineering ke, syarikat apa pun dia memerlukan orang yang pandai buat akaun. Sebab apa? Sebab perakaunan ni semua company perlukan. Sebab dia perlu kira berapa dia untung, berapa dia rugi. So daripada untung dan rugi tu dia boleh tahulah macam mana dia nak buat keputusan. Kalau untung, daripada untung tu dia nak buat apa. Itu sebab tu kita kena belajar perakaunan pengurusan tu. So dalam bab form 4 ni kita lebih kepada management accounting, perakaunan pengurusan. Tapi bila kita pergi lebih lagi, kita akan pergi perakaunan kewangan, kita akan lebih lagi. Gitu. Okay. Untuk form 4 punya form 4 dengan form 5 SPM subjek, kita kurang pergi kepada audit dan juga pencukaian. Tapi pengauditan dan cukaian ni bila kamu dah pergi further belajar, kamu akan tengoklah apa itu audit, apa itu cukai, taxation dan sebagainya. Ini kamu akan tengok nanti kemudian. Tapi dalam SPM syllabus kita akan pergi kepada perakaunan pengurusan dan kewangan sahaja. So ingat, bila kamu belajar akaun, yang cakap dia boleh jadi accountant, dia banyak lagi kamu boleh jadi sebenarnya ya. Okay, and then next one kita nak tengok ciri-ciri accountant sebagai pemimpin. Apa ciri-ciri kalau kamu nak jadi accountant ni? Ni cerita sajalah ya. Pertama sekali dia kena jadi accountant yang bertauliah lah. Of course lah dia kena kena cerdik lah. Nak jadi accountant bukan senang-senang, bukan calon-calon orang ya. Dia kena masuk belajar, dia kena jawab exam, dia kena lulus, dia kena sit for another, ada paper-paper yang mendapat pengesahan daripada dunia So which is kalau kamu pernah dengar ACCA. ACCA tu kalau kamu ambil, paper dia sangat mahal sebab dia pakai guna convert mata wang pound sterling. So kalau kata kat sini kat sana 1,000 pound sterling, kamu darablah berapa pound sterling, saya pun tak berapa ingat pound sterling. So paper dia tu mahal paper, kalau kamu gagal kamu kena repeat dah bayar lagi paper tu. Aku rasa lepas tu dia punya soalan tu adalah seluruh dunia jawab, seluruh dunia bukan Malaysia. Saya jawab sekali lagi, seluruh dunia ambil. So ACCA tu kalau kamu kata nak kerja kat Malaysia lah, saya nak pergi OZ, asal nak kerja kat OZ, kamu boleh guna qualification ACCA kamu untuk kerja kat sana. Sebab ACCA tu adalah international qualification, international punya recognition. Macam tu. Okay. And then kita tengok ciri-ciri dia. Pertama sekali dia kena ada integrity. Apa ciri-ciri accountant dia kena ada integrity? Dia kata accountant perlulah jujur dan telus dalam membuat keputusan. Of course lah. Kamu pernah dengar kan, bila bermain dengan duit ni orang selalu main tipu-tipu. Duit masuk banyak ni, dia tulis banyak ni. Duit masuk banyak ni, dia tulis banyak ni. Accountant ni yang perlu jujur sebenarnya. First pun dia kena jujur. Sebab tu ramai orang masuk lokap sebab makan rasuah. Bila makan rasuah dia kena masuk lokap, habis cerita. Okay. So sebab tu lah dalam macam-macam mana pun kita nak kena cari accountant yang mesti
telus dan juga jujur, yang ada sifat integriti. Yang alhamdulillah kita punya untuk institution punya accountant, alhamdulillah dia jujur, dia integriti, dan yang kedua adalah dia berkredibiliti. Kredibiliti tu dia mesti berkebolehan. Dia pandai ke tak ni, dia boleh ke tak buat ni, dia mesti ada credibility dia sendiri. Oh, dia ni student SCCA, dia memang pelajar terbaik, dia memang boleh buat account, dia boleh buat debit credit, memang perfect. So dia ada credibility dia sendiri kat situ. And then the next one, accountability. Accountability ni kebolehan dalam perhitungan, pentafsiran, penganalisian dan perbandingan fakta serta nombor. Okay. Accountability ni, untuk jadi accountant, kamu kena ada sifat accountability di mana kamu boleh buat keputusan. Kalau katakanlah company kamu untung banyak ni, so apa kamu punya keputusan? Oh, keputusan saya adalah untuk kita tidak melabur dalam untuk projek ini. Kita kena memilih projek ini. Sebab apa? Sekian. Itu accountability. Kamu kena pandai bermain dengan nombor untuk membentangkannya. Accountant ni dia macam tu. Dia akan bagi sedikit dia punya hujah dan board of director akan ambil hujah itu untuk fikirlah, maksudnya dia macam kata lawyer pun juga kata dia main dengan duit lah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Ni bab satu je, memang banyak teori, memang semua teori, tak apa. Nanti bila pergi bab 2 minggu depan kita masuk bab 2, kita akan pergi lebih lagi. Bab 2 ni menarik. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada kod etika accountant professional. Kod etik punya kod, dia kena ada kod etika dia yang kena follow. Pertama sekali dia kena competency. Competency ni dikata accountant perlu berkebolehan, berpengetahuan dan mahir melaksanakan urusan accountant dengan cakap. Of course lah, accountant mestilah kena berkebolehan, kena pandai, kena mahir, kena cakap. Macam tu. Yang kedua, integrity. Accountant perlu jujur. Dia ulang balik. Accountant perlu jujur. Kena jujur. Kalau accountant tipu, habislah punah yang company tu. Yang ketiga adalah kerahsiaan. Accountant dia tak boleh cerita dia buat company ni macam mana, dia cerita pula kat orang lain, cerita kat company sebelah. Itu kerahsiaan tu sangat penting supaya tak ada apa-apa yang bocor lah. Tak baik. Orang kata kan, kain sendiri jagalah. Gitu. Dan yang keempat adalah objectivity. Accountant mesti mengamalkan prinsip kebenaran. Dia kata prinsip kebenaran dan keadilan semasa menjalankan tugas. Kalau orang tu salah, walaupun orang tu adalah mungkin kau punya kenalan, kau kena cakap dia salah jugalah. Kena very jadi strict dan juga kena jadi jujur dan benar. Gitu. Okay, the last one, sifat profesional. Accountant perlu mengamalkan etika profesional dan berkelakuan secara profesional serta menggunakan kepakaran profesional semasa menjalankan tugas. Ni professionalism semula kena ada. Tapi accountant ni memang kena ada sifat professionalism ni lah. Dia kena profesional. Walaupun duit tu masuk sikit pun kau kena declare juga duit tu masuk dan sebagainya. Dia kena profesional. Alright. So sekarang kita nak tengok badan-badan perakaunan yang ada dekat dalam Malaysia dan luar. Okay, pertama sekali kita akan tengok MIA. MIA ni bukan Missing in Action MIA ni adalah Malaysia Institute of Accountant. Kalau kamu nak jadi accountant dekat Malaysia, mungkin kalau kamu katakan saya sambung diploma, saya sambung degree, saya sambung master, saya sambung PhD, lepas tu saya nak masuk MIA ni, boleh tak? Dia ada qualification dia. Kalau saya ambil CGCG khas, contoh macam ACCA ke MIPA ke apa macam-macam lah dia. Sekarang jadi accounting, kamu ada macam-macam, dia ada macam-macam exam yang kamu boleh ambil. So kamu akan masuk dulu MIA ni tu, Malaysia Institute of Accountant, kamu baru boleh jadi accountant untuk Malaysia ni. Mungkin jadi accountant dekat kerajaan ke, jadi accountant dekat swasta ke, kamu kena masuk MIA ni dulu. Okay. And then yang kedua, kita ada MASB, Malaysia Association of Standard Board, MASB. Ataupun dalam bahasa dia, Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia. Okay, MASB ni simple. Dia menetapkan piawaian-piawaian kepada syarikat-syarikat Malaysia. Contoh, MASB ni adalah Malaysia Association Standard Board. Dia nak menstandardkan semua syarikat-syarikat Malaysia ni kena ikut piawaian dia. Contoh dia kata, okay, kalau syarikat dekat Malaysia ni semua kena buat, semua kena declare dia punya untung atau rugi menggunakan format ini. Dia format mungkin kat luar negara lain, tapi kat Malaysia dia ada standardized. Dia dah standardized. Kita ada satu badan yang standardizedkan semua. Dia standard je. So, bila kita tahu, oh ini syarikat Malaysia ni, dia ada standard punya format. So, inilah dia badan yang berkawal untuk tu. Dan seterusnya, ini saya cakap tu. Kita ada MIPA. MIPA ni adalah Persatuan Accountant Awam Batavia. Dalam bahasa Inggeris apa saya tak lupa lah. Malaysia
apa saya tak ingat dengan MIPA ni. Tapi MIPA ni pun dia ada exam. Kalau kamu MIPA ni adalah Persatuan Akaunten Awam Bertahulah Malaysia. Ni Malaysia lagi lah ni. Malaysia apa benda kan, Institute Accountant contohlah. MIPA ni kalau kamu ambil exam dia, kamu boleh jadi Persatuan Akaunten Awam Bertahulah Malaysia. Maksud kamu boleh practice kamu punya sebagai accountant, kamu ada job sebagai accountant untuk endorse benda itu. Okay, and then the next one is ACCA. ACCA ni lah yang very sekarang orang gila-gilakan sebab dia worldwide recognition. Semua satu dunia tahu ACCA ni. Tipu dah kau tak tahu. Okay, and then last one is CIMA. CIMA ni pun international juga. CIMA ni adalah Chartered Institute Management Accounting. Okay, ACCA tu saya nak sebut The Association of Chartered Certified Accountants. Dia memang certified accountant, ini worldwide punya lah. Okay, and then CIMA ni Chartered Institute Management Accounting pun worldwide punya juga. Okay. Ini semua badan-badan ataupun yang badan-badan ataupun dia punya satu-satuan yang ada dekat Malaysia ni. Ini dia. Kita ada MRA Malaysia Institute of Accountant, ASB Malaysia Association Standard Board, MIPA, ACCA, CIMA, ni semua. Yang dua ni dia international. Yang ni Malaysia. Gitu. Okay, setakat ni okey ke? Saya cakap laju sangat ke? Ataupun kurang jelas ke? Okay guys, kalau korang terlepas, korang boleh tengok balik video. Okay, boleh replay balik video. Kalau korang kurang jelas. Setakat ni jelas tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa tak nak tanya setakat ni? Mungkin kamu nak tanya, cikgu sebenarnya dalam akaun ni kita nak belajar apa sebenarnya, ataupun boleh macam mana kita nak tambah minat kita dalam akaun bila kita belajar akaun ni ke dan sebagainya. Okay, apa yang kamu nak luahkan ataupun apa yang kamu nak kongsikan dengan saya tak? Setakat ni. Okay, nanti kita akan masuk poin yang terusnya, 1.2 kita belajar pasal sejarah perakaunan dan perkembangannya. Ini kita akan masuk minggu depan lah. So minggu depan saya tak sempat dah masuk part 2. Tak apa. Cuma sekarang ni saya nak berkongsi ataupun saya nak bercerita dengan kamu semua sajalah. Macam mana minat saya terhadap akaun ni dulu. Okay, basically dulu saya punya aliran bila saya dah habis dulu PMA kita panggil aliran yang saya dapat adalah account, ekonomi dan juga admaths. Okay, and then ada 6 basic lah macam biasa. Lepas tu biasalah budak-budak tingkatan 4 ni kadang-kadang dia otak ni bela sikit, bongok, tak tahu nak cerita apa. Lepas tu nak belakang-belakang Dulu saya cerita saya saya ni mungkin budak lah, biasalah tak matang kan. Mungkin nak acah-acah pegang buku fizik, kimia dan sebagainya. Ini cerita saja tak ada kena-mena dengan hidup ataupun dah mati So saya ni mungkin budak lah kan, saya dengan member saya. So saya pun tukarlah kelas, saya pergi masuk kelas sub-science. Ada fizik kimia, tak ada bio, ada account, ada maths. Macam biasalah, yang lain-lain tu basic. Okay, lepas tu bila dah masuk kelas tu saya belajarlah fizik kimia dan juga saya belajar juga account. Tapi bila saya dah masuk kelas tu baru saya macam terbuka mata, saya cakap alamak, fizik kimia is not my line. Fizik kimia bukannya minat saya. Saya dah ada minat dah daripada form 4 lagi. Sebab tu saya cakap bila kamu masuk form 4 ni sebenarnya kamu dah kena ada hala tuju dah kamu nak jadi apa. Kenapa kamu ambil account ni masuk form 4 ni? Itu cerita dia. Okay, lepas tu bila dah belajar and then I perform with my account, alhamdulillah. Okay, sebenarnya account ni tak susah. Yang menariknya account ni dia ada jawapan dekat situ, kamu tinggal cari saja. Simple bukan? Kamu tinggal cari je. So macam mana cari? Ikutlah sama-sama dengan saya akan bimbing kamu macam mana nak belajar account dengan lebih menarik dan lebih faham step by step. Saya akan ajar, don't worry. Okay, so jangan lupa kita punya channel e-tuition dekat YouTube, kita ada website. Jangan lupa minggu depan kita ada kelas lagi sekali. Free. Free saya sebut. Masuklah secara percuma. Sementara orang kata, sementara peluang percuma tu masih ada, masuklah. Tak perlu bayar pun sayang, tak perlu bayar pun. Kamu masuk atau memeriahkan pun dah cukup, alhamdulillah. Okay, so yang mana-mana yang baru masuk form 4 tahun ni, saya doakan yang terbaik. Saya harap kamu belum lambat lagi untuk membuat keputusan. Ada setengah orang bila dia dah masuk form 4 ni, dia pilihkan sains, lepas tu dia macam was-was. Okay, boleh fikir, dia tak apa, don't worry. Kelas account saya terbuka untuk anda. Dan kami di e-tuition untuk kelas account saya biasa melapang dada membuka, menyambut anda untuk masuk kelas saya, insyaAllah. Yang terbaik untuk semua, okay? So sampai jumpa lagi dalam hari dan waktu yang sama minggu depan.
Okey? Kalau ada apa-apa soalan boleh komen kat bawah. Video ni kita akan post balik bila dah habis live ni. Okey? Assalamualaikum. Bye. Okey.